Hai, Assalamualaikum. Salam sahabat YouTube. Okey, hari ni saya ada dekat kebun. Minggu ni daripada 5 hari bulan sampai 9 hari bulan memang hujan tak berhenti-henti. Banyak kawasan di Johor. Kali ni banyak dekat Johor. Banjir. Jadi pada masa-masa banjir tu semoga bertabahlah menghadapi dugaan Allah SWT. Okey, dekat kebun pun saya tak buat apa sebab hujan tak berhenti-henti. Cumanya saya nak share je lah apa yang jadi kat kebun lepas ni. Ni adalah orang kata banjir yang air dah surut lah. Sebab apa, kalau nak ikutkan mungkin air lebih tinggi lagi berdasarkan kesan air dekat tangga tu kan, sebab hujan tak berhenti-henti. Ni baru, hari ni baru berhenti. Daripada pagi tak hujan. Last pagi tadi hujan. Itulah. Pokok yang saya tegakkan tu pun okey, alhamdulillah, tak ada masalah. Dia tak sengit. Sama juga dengan pokok ni. Kan, pokok cempedak pun tapi busuk dia teruk terhakis. Sebab kali ni banjir kali ni dia bukan datang dengan air saja, dengan angin pun kuat. Macam hari tu lah saya nak tegakkan pokok kan, sampai orang kata yalah, kita berlawan tolak pokok tu dengan angin. Nak tegakkan dia. Jadi untuk minggu ni memang saya tak buat kerja apalah kat kebun. Kalau tak hujan pun tak boleh buat apa macam ni kan. Tapi bila habis hujan je nanti memang kena meracun lah. Sebab nampak dah. Okey, lagi sekali. Rumpai-rumpai ni kalau tak disembur racun, kita biarkan sebulan lagi macam ni, dah harapan dah tinggi lutut. Time tu tak terracun kita. Baru nak menyesal masa tu. Kan, nak masuk pun takut-takut. Dulu sebelum jumpa ular dalam ni, tak takut sangat masuk seorang pun. Lepas jumpa sisik ular, jumpa telur kan, lepas tu jumpa ular seekor, lepas tu dia jadi macam tak semangat nak masuk buat kerja seorang-seorang. Seriau. Okey, jadinya sebelum saya mengakhiri video pada hari ni, yalah, lanjutan daripada pencarian video saya yang lepas kan. Siapakah dia, orang kata pemuda Ashabul Kahfi sebenarnya berdasarkan rekod sejarah tamadun dunia. So daripada situ kita boleh agak dah Maharaja mana. So Maharaja tu pun kita boleh agak dah apa sumbangan dia dalam kepada orang Yahudi ni, sampai orang Yahudi ni bertanya kepada Rasulullah kan, apa cerita ni, apa sini ni. So surah Al-Kahfi tu kan, cerita tentang pemuda Ashabul Kahfi, cerita pasal tentang pemuda yang berjalan daripada timur ke barat tu, itu sebenarnya adalah untuk menjawab persoalan orang Yahudi tu kan. So Allah Ta'ala tahu apa yang orang Yahudi ni tanya kan. Jadi janganlah kita tengok jauh sangat kan. Sebab cerita berjalan daripada timur ke barat ni bukannya Zulkarnain saja kan. Nabi Idris pun dia daripada Iraq, dia berjalan ke Mesir kan. Lepas tu Nabi Ibrahim, dia pun daripada sekitar Hijaz tu berjalan ke Palestin kan. So timur barat kan. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala tahu apa yang Yahudi tu tanya kan. Dan betul lah jawapan Rasulullah tu masa tu kan. Sebab tu lah separuh daripada orang Yahudi bila dengar cerita tu, dia orang beriman. Separuh lagi tu kata Nabi Muhammad ni tukang nujum, tukang tilik, ahli sihir. Okey, sebagai contohnya lah kan, penulisan di dalam kitab Taurah dengan Quran. Dalam kitab Taurah ni
saya pun taklah hafal semua kan, dan taklah baca semua. Sebab dalam masa seminggu ni, saya bukan matlamat saya nak baca buku tu sampai habis, sampai khatam kan. Saya cuma nak cari apakah yang dimaksudkan dengan ada persamaan tetapi ada perbezaan. Kalau saya perhatikan kan, penceritaan bahtera Nabi Nuh dengan penceritaan bangunan Firaun dalam kitab Torah dengan kitab Quran. Dalam kitab Torah cerita ukuran sebenar kapal tu, dalam Quran tak ada kan. Tapi bila kita tanya ulama Islam ni kan, dia akan ceritalah yang kapal Nabi Nuh tu 1200 hasta, 800 hasta, berapa puluh hasta lagi. Tapi sebenarnya dalam kitab Quran tak ada. Itu daripada kitab ulama tafsir yang sejarawan ni kan, ulama sirah dia panggil. Tapi dalam kitab Bible ada. So bila kita nak membuktikan wujudnya bahtera Nabi Nuh tu, pakai kita punya dalil tu, memang kita tak jumpa lah kapal tu. Sebab tu lah ulama sejarawan Kristian ni, dia orang boleh jumpa bahtera tu dekat mana? Gunung Ararat. Dekat Bukit Jodi tu. Armenia Bukit Jodi, Turki Gunung Ararat. Di kawasan pergunungan situ. Situ je. Jangan ingat, oh Bukit Jodi tu bukan Gunung Ararat. Tak, sebenarnya sebelah-sebelah. Okey, dan satu lagi kan, berkenaan dengan bangunan Firaun. Dalam kitab Quran dia ada cerita kan pasal Firaun mengarahkan Haman kan bakar pasir ke lumpur ke, bakar tanah jadikan bata, dia nak buat bangunan kan. Dalam kitab Torah tak jumpa kan. Tapi dia ada cerita pasal Firaun. Jadinya bila kita dah faham pola wahyu tu diturunkan kan. Wahyu tu diturunkan, dia ada menunjukkan yang dia ni adalah satu kesinambungan daripada kitab sebelum dia, tapi dia akan menceritakan satu benda tu berdasarkan perspektif yang tak ada sebelum ni, sebagai pembuktian yang dia bukannya kitab yang ditiru daripada kitab yang sebelum ni. So itulah kenapa saya cari sampai macam ni. Saya cari macam ni sebabnya itulah, terima kasih kepada PMX lah kan. Kalau tak sebab Ashabul Kahfi tu kan, mungkin banyak lagi rahsia tokoh-tokoh dalam Quran tu yang kita kata tersilap tafsir kan. Saya bukan nak kata saya betul, saya pun tak betul juga kan. Banyak lagi ulama silam yang boleh faham baca Quran tu kan, dan ada akses kepada kitab-kitab agama. Tapi kita jangan pergi jauh sangat, sebab turunnya surah Al-Kahfi tu adalah untuk menjawab soalan pendeta Yahudi tu. Minta maaf cakap lah kan. Tapi dalam bidang sirah ni, saya rasa kita tak boleh terlampau banyak berpendapat macam dalam bidang fiqah kan. Dalam bidang fiqah ni kita boleh cakap, okey, wuduk ni kalau ikut mazhab Syafi'i, kalau tersentuh lelaki dan perempuan memang confirm batal. Tapi kalau ikut mazhab Hanbali ke Hanafi ke? Hanafi kot rasanya. Kalau tersentuh tu tak batal. Jadi bila kita tawaf kat Masjidil Haram tu, dekat keliling Kaabah tu, tersentuh je tak batal wuduk kan. So dalam bab fiqah ni kita boleh meraihkan pendapat lagi. Dalam bab sejarah ni, bila kita terlampau meraihkan pendapat, last sekali kita tak dapat jawapan. Ayat surah Al-Kahfi ni diturunkan untuk menjawab soalan pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi tu pun dia pergi berjumpa Nabi Muhammad SAW pun dengan harapan dia dapat tahu jawapan Nabi Muhammad tu sama dengan apa yang ada dalam hati dia kan. Yang mana memang Allah Ta'ala tahu, dia akan turunkan jawapan tu memang berdasarkan apa yang ni. So ada yang kata, oh bukan nak kata lah kan, tapi itu surah Al-Kahfi. Tapi sebenarnya kan banyak fatwa ke, banyak apa semua ke yang menjawab yang walaupun dia turunkan daripada Yahudi tapi dia bukan Yahudi apa semua. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala nak menjawab soalan daripada Yahudi tu kan. Kita pula yang menjadikan dia sukar dan sulit lagi kan. Sebab nak meraihkan pendapat. So dalam bab fiqah boleh meraihkan pendapat, tapi dalam bab sirah ni
Kalau kita meraihkan pendapat sangat, dia jadi dongeng. So antara dongeng-dongeng dia adalah ialah Zulkarnain hidup zaman Nabi Ibrahim. Kita tahu cerita pasal Zulkarnain ni, dia ada bermain dengan besi dan tembaga. So besi dan tembaga. So zaman Zulkarnain tu dah ada besi. Zaman Ibrahim, Nabi Ibrahim tu belum lagi ada besi, kan? So kalau ikutkan zaman Nabi Ibrahim AS tu, dia zaman tembaga, kan? So macam mana nak buat tembok daripada besi dan tembaga, kan? Tapi ada pendapat dah kata dia pernah hidup zaman Nabi Ibrahim dan pernah tawaf keliling Kaabah dengan Nabi Ismail sekali. Maksudnya sebelum adanya Yahudi lagi tu. Sebab Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, lepas Nabi Ishak tu pun jadi ada Nabi Yaakob. Nabi Yaakob tu keluar keturunan Yahudi. Nampak? So bagi saya tu dah jauh sangat lah, kan? Jauh sangat. Sebab soalan yang Yahudi tu tanya tu, Allah Ta'ala tu jawab memang ikut apa yang dia nak sebenarnya. Kalau tak, memang tak adalah separuh Yahudi beriman, separuh Yahudi lagi kata Nabi Muhammad ni tukang ramal, tukang tilik, ahli sihir. Tapi cerita dia boleh baca sendiri, kan? Terjemahan Book of Isaiah, kan? Dalam tu tengok pasal Quraisy, kan? Lepas tu kita boleh baca sendiri surah Al-Kahfi. Kita akan dapat persamaan, kan? Persamaan dia adalah dalam kitab Torah dia beritahu Quraisy. Quraisy ni orang Yahudi dah kenal dia raja. Dalam kitab Al-Quran surah Al-Kahfi, dia tak sebut orang ni raja ke siapa, tapi dia sebutkan Zulkarnain. Zulkarnain ni kalau ikut daripada ceramah Ustaz Balisyah, dia kata topi perang yang ada dua tanduk ni, ataupun mahkota dua tanduk ni biasanya menunjukkan raja. So orang Yahudi tu dah dapat dah jawapan. Nabi Muhammad ni betul, tapi dia tak sebut nama lagi. Dia sebut raja. Tapi raja dalam bentuk gelaran, orang yang memiliki dua tanduk. So Yahudi ni faham lah. Okey, selepas tu dia ceritakan lagi yang orang ni diberikan kekuasaan oleh Allah untuk mencapai dia punya maksud dan kejayaan dia lah. Sama macam dalam kitab Book of Isaiah, kan? Kami yang strengthenkan orang ni, kan? So dah ada persamaan kat situ. Tapi ada perbezaan. Sebab macam saya cerita tadi, dalam Quran ni selepas dia establish commonality, kan, supaya orang kitab Torah tahu, orang yang kitab Quran pun tahu, yang kitab Torah dia tahu, okay, this is the figure, this is the person we are talking about, kan. Tapi dalam kitab Quran, okay, this is not a copy from your book, kan. Tapi dia ada commonality lagi. Satu cerita seterusnya dalam buku Hizayah ni, Quraisy ni dia membebaskan Yahudi dengan mana bantuan Tuhan memecahkan pintu tembaga dan palang gangsa, palang besi gangsa pula. So dalam kita punya surah Al-Kahfi, dibinanya tembok Yajuj Majuj tu daripada ketulan besi dan cairan tembaga. So ada commonality tapi ada juga perbezaan, supaya untuk membezakan, untuk membuktikan yang dia ni adalah mujizat, kitab ni daripada Allah, mujizat membezakan daripada kitab yang lain. Masalahnya dapat dekat ilmuwan kita disebabkan Cyrus the Great ni dah terbukti dia ni bukan beragama Hanif. Dia bukan daripada ajaran Nabi Ibrahim. Dia adalah daripada agama Zoroaster. Zoroaster masa tu dah dikenali dah sebagai penyembah api, kan? Tapi sebenarnya betul ke dia asal dia memang penyembah api? Cerita dia. Tapi sebab itulah Cyrus the Great ni dikatakan bukan Zulkarnain. Tapi kita, sebab itulah saya nak cari cerita, nak fahamkan apa sebenarnya Zoroaster ni. Pasal zaman Nabi Ibrahim dah ada besi. Okey, cerita dia. Cerita dia, zaman Nabi Idris dah diajarkan kepandaian untuk menjahit baju, kan? Dah diajarkan kepandaian ilmu falak, dah diajarkan banyak lagi lah ilmu, kan? So dia taklah kuno sangat. Dia tak adalah pakai baju kulit binatang. So saya dah cek dah dalam sejarah. Dalam sejarah betul, pakaian pertama dibuat daripada linen.
Linen ni adalah daripada tumbuhan apa, flax ke apa benda nama dia tu. Dan juga so betul lah, dah ada pakaian 7,000 tahun sebelum Masihi. Maknanya 9,000 tahun lepas dah ada pakaian. Tapi jarum dia tu adalah daripada tulang burung, kayu dan juga jarum tembaga kan. So kita kaji lagi, ada tak kemungkinan penggunaan tool-tool besi kan. So dia membawa kita kepada tamadun Mesir. So tamadun Mesir ni kita boleh tengok binaan zaman tamadun tembaga, tamadun gangsa ni dengan binaan selepas daripada tamadun besi. Kita boleh nampak dalam tamadun besi, binaan dia tu, ukiran berhala dia, temple dia, apa semua tu lebih terperinci, lebih detail. Sebabkan besi tu memang lagi kuat lah, jadinya dia boleh buat macam-macam lagi berbanding dengan tool daripada tembaga. So tool daripada tembaga tu, kalau kita tengok binaan masa tu, berhala ke, bangunan ke, ukiran bangunan ke, apa semua ke, yang zaman tembaga, dia punya ukiran tu tak sedetail zaman besi. Yang saya dapat tengok zaman Mesir lah, sebab zaman Mesir ni dia dah hidup 5,000 BCE. 5,000 BCE tu dah memang zaman gangsa dengan zaman tembaga, dan dia ada sampai zaman apa ni, Nabi Isa kan. Maknanya dia ada sampai zaman besi. So kita dapat tengok kat situ. Dan kalau kita tengok juga ukiran-ukiran tamadun Assyria, Achaemenid apa semua tu kan, masa dia orang dah ada keupayaan nak mengukir dengan peralatan daripada besi ni, time tu lah baru dia orang berani nak ukir janggut punya detail kan, rambut punya detail kan. Kalau dekat tamadun Firaun tu, yang mana yang sebelum daripada zaman apa ni, besi tu, rambut dia seketul. Ni seketul, ni seketul kan. Tak tahu yang sebenarnya ni kain ke, rambut ke apa ke, janggut dia pun seketul, semua pun seketul. Mungkin itu adalah bukti yang dia punya peralatan masa tu tak cukup ataupun tak mampu untuk mengukir detail tu. Okey, jadi sekian saja perkongsian daripada saya. Channel saya ni lebih kepada kebun, bertukang kan, dan main off-road kan. Jadi saya pun bukan orang kata ilmuwan dalam bab-bab sejarah ni. Cuma benda ni saya tertarik minat nak bincangkan benda ni, sebab bila kita nak cari kebenaran tu kan, ya kan, walaupun bukan kepakaran kita, tapi disebabkan benda tu nampak sangat, bagi saya nampak lah, orang lain saya tak tahulah kan, tapi saya nampak sangat, jadi saya kongsilah juga. Supaya dia dapat membantu kita melihat satu perkara tu daripada perspektif yang lain. Okey, jadi sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Assalamualaikum. Allahumma ya munzilal kitab, ya mujriyas sahab, ya hazimal ahzab, ihzimhum 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 wansurna alaihim.